kita baca, tengok no. Bulan Ramadan ni tengok adab, tengok apa wasiat-wasiat Nabi, apa pesanan-pesanan ulama. Setiap daripada kita perlu merenungkan setakat mana kita mengambil berat terhadap amalan fardu dan setakat mana terdapat peningkatan dalam amalan sunat pada bulan Ramadan yang berkat ni. Kecuaian kita terhadap amalan fardu begitu ketara sehingga ada antara kita yang tidur semula selepas bersahur, sehingga sembahyang subuh terpaksa diqadha ataupun setidak-tidaknya akan terlepas solat berjemaah. Seolah-olah kita sanggup bersyukur atas makanan yang dimakan ketika bersahur dengan mengqadha satu perintah yang paling penting di sisi Allah, atau setidak-tidaknya menunaikan solat dalam keadaan cacat, kerana ulama fiqh mengatakan bahawa menunaikan solat tanpa berjemaah adalah satu amalan yang cacat. Di samping itu Rasulullah telah bersabda, solat orang yang berhampiran dengan masjid bukanlah solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat orang yang berhampiran dengan masjid bukanlah solat kalau ia tidak ditunaikan di masjid. Nah, itu dia. Di dalam kitab Mazahirul Haq bahawa orang yang solat dengan tidak berjemaah tanpa sebarang uzur, walaupun terlepas daripada tanggungjawab yang difardukan, namun dia tidak akan mendapat pahala untuk solat. Kebanyakan orang terlepas solat maghrib secara berjemaah kerana berbuka puasa, apatah lagi untuk mendapat rakaat pertama ataupun takbiratul ihram bersama imam. Ada juga yang terlalu gairah menunaikan tarawih sehingga mereka menunaikan solat Isya sebelum waktu. Ulama dia nasihat sampai peringkat macam sekali kat kita. Beginilah keadaan solat fardu kita pada bulan Ramadan al-Mubarak. Sedangkan solat merupakan fardu yang paling penting, disebabkan satu fardu, 3 fardu yang lain telah disia-siakan. 3 solat fardu ini adalah solat yang biasa diabaikan, sedangkan kita nampak dengan mata kita sendiri bahawa terdapat juga solat zuhur dikorbankan kerana kita tidur pada waktu tengah hari, dan solat asar dikorbankan kerana kita sibuk membeli belah untuk berbuka puasa. Allah Allah. Seterusnya cuba tuan-tuan perhatikan amalan fardu yang lain. Sejauh manakah amalan itu diambil berat dalam bulan Ramadan? Jika begitulah keadaan amalan fardu, maka keadaan amalan sunat tidak dapat diperkatakan lagi. Dalam bulan Ramadan, salat Isya dan duha dikorbankan kerana kita biasanya tidur. Bagaimana pula kita akan dapat melakukan solat awabin sedangkan baru sahaja berbuka puasa dan akan tiba pula masa untuk solat tarawih? Tinggal terus. Allah Akbar, saya bawa buka puasa. Maka solat tahajud pula bertepatan dengan waktu zuhur. Semua alasan ini sebenarnya kerana kurang kesungguhan dan tidak ada keinginan untuk melakukan solat-solat sunat tersebut. Hendak 1000 raya, tidak hendak 1000 dalih. Ramai hamba Allah yang masih ada kelapangan untuk menunaikan semua amalan tersebut pada masa-masa yang disebutkan tadi. Saya telah melihat amalan guru saya, Hazrat Maulana Khalil Ahmad, dalam beberapa bulan Ramadan. Walaupun sudah tua dan uzur, namun beliau masih lagi mampu membaca Al-Quran dalam solat ataupun memperdengarkan bacaannya kepada orang ramai sebanyak 1 ataupun 1/4 juz Al-Quran selepas solat maghrib. Selepas itu, setelah menyempurnakan makan minum dan keperluan-keperluan lain yang mengambil masa lebih kurang setengah jam, beliau akan menghabiskan 2 sehingga 2/4 jam untuk solat tarawih semasa tinggal di India dan selama 3 jam untuk solat Isya dan tarawih semasa tinggal di Madinah. Selepas itu, mengikut perubahan musim, setelah berehat selama 2 hingga 3 jam, beliau akan membaca Quran di dalam solat tahajud, dan setengah jam sebelum subuh beliau akan makan sahur.
Selepas bersahur sehinggalah ke subuh, kadang-kadang beliau membaca Quran secara hafalan dan kadang-kadang beliau sibuk berwirid dan berzikir. Tengok orang ulama kan, sibuk mereka. Masa mereka penuh padat dengan ibadat. Dalam kekaburan fajar, beliau akan menunaikan solat subuh dan terus duduk sehingga isyraq. Dalam keadaan muraqabah, selain isyraq, beliau berehat selepas isyraq, beliau akan berehat selama lebih kurang 1 jam. Setelah itu sehinggalah pukul 12 ataupun pukul 1 tengah hari semasa musim panas, beliau sibuk menulis kitab. Bazlul Majhud, dan memperhatikan surat-surat serta merencanakan jawapannya. Selepas itu beliau berehat sehingga ke zuhur. Daripada zuhur sehingga ke asar, beliau tilawatul Quran, baca Quran lagi. Allahu Akbar. Dari asar sehingga ke maghrib, beliau sibuk dengan bertasbih dan melayan para tetamu. Setelah selesai penulisan kitab Bazlul Majhud, sebahagian daripada waktu paginya dihabiskan dengan membaca Quran dan sebahagian lagi untuk menelaah kitab. Biasanya kitab Bazlul Majhud dan Wafa'ul Wafa yang menjadi tumpuan perhatiannya. Pada bulan Ramadan pula, tiada perubahan yang khusus dalam amalan-amalannya. Solat sunatnya itu adalah salah satu amalan yang berterusan dan beliau mengambil berat seolah-olah solat-solat tersebut sepanjang tahun. Cuma rakaat-rakaat solat sunat diperpanjangkan semasa bulan Ramadan. Selain itu terdapat ahlullah yang mempunyai amalan-amalan yang khusus untuk bulan Ramadan yang memang berat bagi setiap orang untuk mengikuti mereka. Syekhul Maulana Muhammad Al-Hasan Al-Gangohi pula akan menyibukkan diri selepas sahaja tarawih sehingga ke subuh dengan solat sunat dan mendengar bacaan Al-Quran daripada para hafiz. Allah, lepas tarawih sampai subuh dengar Quran. Sementara Hazrat Maulana Syah Abdul Rahim Raipuri pula sibuk dengan hanya membaca Quran sepanjang siang dan malam pada bulan Ramadan, sehingga surat menyurat pun dihentikan dan beliau tidak begitu suka untuk ditemui. Cuma murid-muridnya yang khusus saja diizinkan untuk bertemu dengan beliau. Itu pun ketika beliau minum secawan 2 teh selepas solat tarawih. Tu je masa boleh jumpa Ustaz. Kisah-kisah Ahlullah ini ditulis bukanlah dengan tujuan untuk dibaca dengan sepintas lalu sahaja ataupun supaya dipuji. Sebenarnya ia bertujuan supaya dicontohi sesuai dengan kemampuan masing-masing dan seboleh-bolehnya diusahakan untuk disempurnakan, kerana setiap cara pembahagian masa mempunyai keistimewaannya tersendiri yang mengatasi antara satu sama lain. Bagi mereka yang tidak terikat dengan kesibukan duniawi, sangat baik kalau mereka bersungguh-sungguh berusaha untuk menggunakan seluruh bulan ini dengan sebaik-baiknya setelah mereka mensia-siakan 11 bulan sebelumnya. Mereka yang bekerja dengan majikan yang terpaksa berada di pejabat dari pagi sehingga ke petang, apalah salahnya kalau mereka menghabiskan waktu pagi sebelum ke pejabat dengan membaca Quran. Biasanya untuk keperluan duniawi yang lain pun kita tetap juga meluangkan masa selain masa pejabat untuk memenuhi keperluan itu. Bagi para petani pula, mereka tidak bekerja dengan mana-mana majikan dan tidak juga terikat dengan peraturan yang tidak boleh diubah, ataupun bukanlah satu kesalahan jika mereka membaca Quran ketika duduk-duduk di kebun. Untuk para peniaga pula, mereka langsung tidak menghadapi apa-apa halangan. Mereka boleh mengurangkan sedikit masa perniagaan mereka, ataupun paling kurang mereka boleh membaca Quran sambil berniaga. Ini adalah kerana bulan Ramadan yang mubarak mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan kalam Allah. Secara umumnya, semua kitabullah diturunkan pada bulan ini. Keseluruhan Al-Quranul Karim juga diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan ini, dan kemudian diturunkan sedikit demi sedikit ke dunia bersesuaian dengan peristiwa dalam tempoh 23 tahun. Selain itu, suhuf telah dikurniakan kepada Nabi Ibrahim AS sama ada pada tanggal 1 atau 3 Ramadan. Nabi Daud AS telah menerima Zabur pada tanggal 18 atau 12 Ramadan. Nabi Musa AS
telah dikurniakan Taurat pada tanggal 6 Ramadan dan Nabi Isa alaihissalam menerima Injil pada tanggal 12 atau 13 Ramadan. Daripada kenyataan-kenyataan ini, jelaslah bahawa kalamullah mempunyai kaitan yang rapat dengan bulan Ramadan. Oleh kerana itu, ada diriwayatkan tentang amalan memperbanyakkan tilawah pada bulan ini dan turut menjadi amalan para masyayikh. Setiap tahun Jibril alaihissalam datang memperdengarkan seluruh Al-Quran kepada Nabi, dan setengah riwayat mengatakan bahawa Jibril juga mendengar bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, 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 hebatnya bulan Ramadan, hebatnya Quran. Ya Allah, bagilah saya, bagilah Tuhan, bagilah keturunan kita dapat faham agama, dapat amal dan sampai-sampaikan. Masya Allah. Kita renung-renunglah diri, cermin-cerminlah diri, insya-Allah ya. Yang penting untuk gembirakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.